Okey, sambung ya. Sebab recording saya tadi terputus, so saya buat dua video lah ni. Video yang kedua sambungan tadi. So bila kita dah create project tadi, kita ada dua file yang penting, iaitu platform io.ini. Saya dah tambahkan, by default dia dah buat yang lain. Kita tambah line nombor 15 ni. Okey, iaitu monitor underscore speed sama dengan 115200. Yang kedua, file yang penting yang kita akan buat program ni. Okay. So by default minimum code dia ada dua function. Itu function pertama disebut sebagai, nama dia setup, dan return value dia adalah void. Okay. Nama function yang kedua adalah loop. Ini dua function ini sebenarnya menggantikan, kalau kamu belajar C atau C++ tu, menggantikan main function minimum. Okay. Okay, sekarang ni dua function ni menggantikan main function kita. Tak boleh tukar nama, mesti pakai setup, mesti pakai loop. Apa yang berlaku sebenarnya, yang function yang pertama ni, ini akan execute sekali sahaja. Maknanya apa-apa saja di antara ni dia akan execute lah sekali. Sedangkan apa-apa yang ada di dalam loop function ini dia akan buat berulang-ulang kali. Ini disebut sebagai infinite loop, tak berhenti. Okey. Okay, sebagai contoh kita akan buktikan bahawa ini sekali saja run. Kita pakai satu serial dot, sebelum kita setup speed dia apa tadi, kita kena setup dia punya apa nama, saya dah buka nota. Okay, sambil-sambil kamu boleh buka nota sini. Okey. Saya pakai speed berapa tengok. Okay, kita pakai begin ya, serial begin. Ini adalah untuk kita, ini kena setting ya, sebab dia kena selari dengan yang kita dekat platform IO ini tadi, 115200. Begin ya, begin. Ini mesti kena ada lah, 115200 semicolon. Ini kita setkan dia sekali. Dia start selari dengan 115200 yang di sini dalam ini file kita tu. Okay, pastikan sama. Kalau by default dia pakai 9600. Okay, so kita nak tukar kelajuan dia. Ini setting sekali lah. Okay, yang lain tu kita tengok keluar output. Kita nak keluar output simple ya. Serial print line ni adalah untuk keluarkan output saja. Okay, assalamualaikum semicolon. Okay, dia akan keluar sekali nanti. Yang ini pula dia akan ulang-ulang serial. So serial ni adalah dia print line ini adalah macam print F lah, kita pakai double C. Kalau ini alhamdulillah, yang akan berulang lah, alhamdulillah. Okay. So ada, boleh pakai print dan print len. LL tu len lah, dia slash n, menggantikan slash n. Okey, dan ini saya bagi dia slip. Selepas dia display, dia slip. Saya pakai slip. Slip ke delay ya? Saya tak ingat dah. Dalam tinggal. Dia pakai delay ya. So pakai delay. Ini function untuk rehat sekejap. Ini millisecond. Kalau 1000 millisecond maknanya 1 saat lah. 1 second kan. So apa yang berlaku, dia akan execute dari atas ke bawah So dua ni dia setting sekali. Kemudian dia pergi ke next function. So function ni dalam loop ni ada dua statement, iaitu dia akan keluar dekat serial monitor kita sebut. Okey, dia macam screen lah. Dan dia selepas setiap 1 saat dia rehat.
Dan ini akan non-stop, tak berhenti. Okey, selepas kita buat program, kita Ctrl S to save lah. Okey, itu yang selesai. Okey, sekarang ni kita akan compilekan program kita. Selepas compile, kita akan masukkan program kita ni ke dalam kita punya ESP8266. Sekejap, terputus gambar ya. Okey, kita akan programkan dan masukkan ke sini ya. Mula-mula compile dulu. Okey, cuba perhatikan sini ya. Selain daripada home ni, selepas kita buat projek, dia akan buat beberapa perkara di sini. Yang pertama, ini adalah compile ataupun build. Nama lain dia build. Selepas compile, kamu boleh upload. Upload mana maksudnya? Kamu akan masuk ke dalam ESP8266 sini. Itu maksudnya. Okey, ini untuk klienkan, ini untuk monitor. Okey, nanti kita tengok apa yang kita type tadi ni, yang serial print line ni. Kita nak check dia, kita kena tekan serial monitor. Okey. So pertama apa kita kena buat? Kita kena build dulu lah. Okey. Ini agak lama ya. Okey. Dia keluar perkataan sukses tu maknanya berjaya lah tu. Maknanya tak ada compile error ya. So program kita ni dah semuanya betul ya. Sekarang kita akan upload kepada ESP8266 kita. Okey, untuk tekan upload ni, kamu pilih yang anak panah ke kanan. Yang tanda red tadi build ya, ataupun compile. So sekarang saya dah compile selesai. Kalau kamu tekan di sini direct pun tadi boleh juga. Okey, maknanya kalau dia akan build dan juga compile dan juga upload. Okey, kita upload ke kita punya ESP8266. Okey, kamu tekan ni. Okey, dia tengah upload. Kita tunggu sampai dia 100% ya. Okey, maknanya sekarang program ni tadi kita dah compile dan sekarang kita pun dah upload kepada ESP8266. Dia dah masuk program tu ke sini. Okey, dah masuk ke sini. Okey. Jadi macam mana kita nak tengok apa yang kita type keluar tadi? Yang ini alhamdulillah dengan assalamualaikum dan alhamdulillah. Yang mana kita jangka bahawa ini akan sekali saja dipanggil. Okey, sekali sebab ini setup ni dia akan panggil sekali saja. Dan yang dua ni dia akan panggil berulang-ulang kali. Jadi alhamdulillah akan berulang setiap 1 saat lah. Okay, seperti saya cakap tadi, kita kena tekan ini. Ini adalah serial monitor kita. Kamu tekan je. Okey. Assalamualaikum dia run sekali saja. Cuba perhatikan lah. Assalamualaikum di sini dia run sekali, tapi alhamdulillah berulang-ulang kali setiap 1 saat. Dan ini tak akan berhenti sampai bila-bila. Sebab dia loop ini, function loop ni akan berulang sampai bila-bila. Okey. Selesai. Maknanya confirm kita punya ESP8266 boleh guna ya.
Saya hanya menceritakan tentang dua perkara, bahawa function yang minimum kena ada dua. Satu namanya void setup, satu lagi adalah void loop. Ini execute sekali ataupun run sekali, ini berulang-ulang kali. Okey, sampai bila? Sampai bila-bila lah, sampai power off. Ya. Okey, alhamdulillah ESP8266 kita dah programkan, tapi kita belum hidupkan LED-nya lagi. Okey, apa yang saya nak buat adalah, program yang next ni adalah saya nak hidupkan LED di sini. Kenapa tak sambung ya? Okey, dalam ni ada LED ya. Saya tak ingat kat mana. Tak silap saya di sekitar sini. Ada lampu yang menyala nanti. LED. So kita akan hidupkan. Dia pakai GPIO 2 nama dia. Okay, GPIO 2, General Purpose Input Output 2. Ini spek ada saya sediakan, nanti kamu tengok. So setiap ESP8266 kita ni datang dengan built-in LED. Nanti kita sambung kat luar pula. Ini di dalam ya. So sekarang kita akan programkan ya, LED yang ada di dalam tu. Oh, betul. Saya setir betul ya. Goyang sikit dia terputus gambar. Okey. Nampak tak keluar? Kita letak detect kamera. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita akan tengok next ni kita akan programkan ada LED dalam ni, kita akan on off kan dia. So datang kembali ke sini. Katalah kamu dah buat projek baru ya. Ini boleh stop, Ctrl C saja. Okey, Ctrl C untuk berhentikan dia. Sebab ini non stop loop ya. Okey, sekarang ni kita gantikan yang assalamualaikum dengan pertama sekali kita akan buat LED, built-in LED. So saya define dulu port yang kita nak ni. Define built-in LED. Built-in LED. Port nombor 2. Pakai 2. Okey. Okey, kemudian yang pertama kita akan kita set dulu bahawa kita punya LED ni yang dua-dua ni adalah output. Okey, kita set mode namanya. Pin mode. Pin mode ini function dia untuk setkan yang pin 2 ni, built-in LED ni, BUL LED ni adalah output AUT PUT. Okey, ini ada dua di sini yang kita boleh letakkan. Mode dia input kalau data dari luar. Okey, kalau output ni data dari dalam nak dikeluarkan daripada ESP8266. So ada dua di sini. Satu, maknanya kita dah tukarkan pin nombor 2 kita tu sebagai output. Okey, kemudian ini delay dia kena ada lah ya. Okey, kita on off kan lampu dia, kita gunakan function. Ada satu function dalam Arduino namanya digital right. Kamu pilih yang bawah ni. Sebab kita nak tulis ni mana right. Digital right, open and close. Okey, yang mana built-in LED ni, yang pin nombor 2 tadi, kita nak dia off ataupun dia on off, maknanya kalau dia HIGH untuk hidupkan. Okey, itu maksudnya. Maknanya bila sampai nombor 12 ni, dia akan hidupkan LED. Kemudian dia rehat satu saat. Kemudian kita buat lagi sekali supaya dia redeem pin yang sama tu. Sekarang kita pakai low. Okey, low maknanya off lah. Built-in LED low. Okey, kemudian kita delay satu saat. Saya rasa pakai setengah-setengah lah, 500 milisecond.
Di sini pin 59. Jadi kalau gabungkan jadi 1 saat lah. Setiap 1 saat dia bertukar lah ya. Okey, control save. Okey, pada masa sama kita nak tengok dia kata punya serial monitor kita. Serial print line kita pakai. Kita kata dia sebagai off ataupun on ya. ON. Kita nak tengok dekat bawah. Sedangkan sini kita tulis sini serial print line on ataupun off. OFF. Okey, ini setiap setengah second dia akan on off lah. Yalah, on setengah second, kemudian off setengah second. Okey, sekarang ni Ctrl S to save. Kemudian kita boleh build juga. Dia agak cepat ya sebab dia dah banyak compile yang lain. So yang sedikit yang baru saja dia akan compile. Windows CPP saja dia compile. Yang lain tadi banyak file dia. Sampai keluar sukses. Okey, maknanya dah tak ada error. Kemudian boleh kita upload ke kita punya ESP8266. Sambil-sambil tu tengok nyala tak lampu yang dalam ni. Perhatikan ni sekarang tak ada nyala lagi. Bila kita upload sampai dia 100%, kita akan tengok akan berlaku blinking di sini. Yang blinking ini sini. Ini masa writing pun dia blinking ya, tapi bukan blinking yang kita hendak ya. Ini dia tengah write, dia tengah tulis. Dia burnkan di dalam tu program tu. Sampai 100% baru berlaku LED on off. Okey, perhatikan lah. So yang ini adalah built-in LED. Okey. Setiap 1 saat dia bertukar 1010. Kemudian tengok dekat terminal yang kita boleh tulis on off tadi. Tengok buka sekali si monitor. Okey, dia akan berlaku tulis on off on off on off. Okey. Alhamdulillah. So kita dah berjaya hidupkan LED di dalam kita punya program dalam ESP8266. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya akan terangkan lagi sekali ya apa yang kita buat tadi. Okey, program kita saya kata tadi paling minimal tadi adalah function dia adalah void setup. Ini function ya yang akan execute sekali saja. Ini yang mula-mula dia akan execute. Jadi apa yang saya buat tadi, saya setkan dulu bahawa speed serial monitor saya, ini serial monitor punya speed ada 115200. Okey, dan mesti selari ataupun setara dengan monitor speed di sini. Yang kedua, saya setkan pin LED tadi, built-in LED itu sebagai output. Kita boleh tukar sini sebagai input. Boleh juga. Okey. So kita boleh tulis 2 sini boleh juga ya. Direct 2 boleh juga. Okey. Tapi saya saja nak tunjukkan bahawa kita better define dulu. Dan kita pakai definition dia ke sini. Okey. Jadi maknanya sekarang kita punya built-in LED dalam tu kita dah setkan mode dia kepada output. Dia boleh input kalau data dari luar masuk ke dalam ESP, kita ganti sini input. Contohnya pakai switch ya, pakai switch dan sebagainya. Kita tak pakai switch mesin ni, kita pakai output. Okey, kemudian ada function yang penting di sini. Untuk onkan dia, kita kena pakai function digital write. Digital di huruf kecil, write tu berusaha. Kemudian di sini LED yang kita nak onkan, offkan dia. Dalam case ni 2 lah, sebab kita dah define built-in 2. So ni apa? On. Okey. Kemudian saya dekat serial monitor pun saya keluarkan tadi yang di sini tu. Ini serial monitor dia. On ya. Itu maksud dia. Kemudian saya rehat setengah saat. 500 ni 500 milisecond delay. Kemudian 15 sama juga, dia terbalikkan pula, dia low ni mana offkan port nombor 2 tadi. GPIO nombor 2 tadi. Kemudian kita displaykan kita punya serial monitor kita off. Kemudian saya rehat
setengah saat 500 milisecond. Okay, so key dia adalah ini. Ini paling penting. Digital write. Ini untuk on kan. Kalau on, kita port yang kita nak ataupun GPIO yang kita nak, nombor dia ini high ni untuk on kan. Okay, kemudian digital write juga sama, port nombor 2 ini untuk off kan dia. Dan ini function loop ini akan berulang sampailah kita stopkan power. Sekarang dalam kes ini power supply saya adalah saya guna USB itulah dia supply. Nanti kalau kita yang biasa, nanti kita dah tak pakai USB port, kita kena sambung bateri untuk ini ya. Ada external bateri yang kita sambung di sini. Kita kena beli bateri lain. Biasa kita pakai LiPo dan sebagainya. Okey, tapi sekarang kita pakai power supply daripada, selain pada data yang tadi dihantar, dia juga supply sementara ni kita punya power supply. So bolehlah kita on off kan dia. So loop ni akan berhenti bila dia tak ada power. So berulang-ulang sampai bila-bila lah, sampai dia tak ada power. Okay, boleh tak kita kita try pula untuk kita sambung mengikut apa yang kita dah ada dalam sini. Saya rasa saya nak, ada tak? Saya dah bagi tak? Yang tak ada. Tak ada gambar dia. Sekejap, lihat. Ni atas mana? Okey, kita akan cuba sambung ni. Nanti all sambung ya. Kita pastikan yang kita punya D2 ni sambung ke sini. Ini dia kita punya board ni. Siapa yang baru dengan board ni, kalau di dalam ni dia sebaris ni dia on ya. Mana ni kabel yang sama sampai ni. Maknanya ini bersebaris. Jadi kalau kita cucuk sini, mana bersambung lah. Begitu je ni, cucuk yang biru sambung sini kaki dia. Yang di sini pula dia sebaris yang ini. Dan semua sebaris ni. Kalau cucuk sini, ini sama lah. Cucuk sini dengan sini sama benda tu. Sambung. So ini sebenarnya power supply, ground sorry. Ini ground ya. GND kan. Okay, ini ground. Ini bila sambung ke sini, ini ground semua satu baris ground. So ni GND, ground. Ada power supply. Dia tak ada power supply. Tak ada. So apa yang ini jadi power supply dia lah. Okay. So saya pakai D2 dan D4. Itu dia D2 so D4. D2 dia nama lain untuk GPIO, D4 D4 GPIO 2 ni saya dah tulis sini. Okay. Kamu boleh tengok spek. Saya ada sediakan spek di situ. Nama lain dia. Tapi yang kita kawal adalah GPIO nombor 2. Sedangkan D2 terbalik pula dia. Dia adalah represent GPIO 4. So tadi kita ada try built-in LED ni. Yang ada di dalam, tak silap saya sekitar sini tadi. Kita on off kan di sini. Kali ni kita LED sini pun boleh juga di extend kan GPIO 2 ini ya. So ini sebenarnya sama dengan sini tadi LED, tapi dia nyala kat dalam, ini nyala kat luar. Okay, so port ini akan sambung kepada yang warna merah ni. So ini adalah GPIO 2 nanti. Okay, GPIO 2. Okay, so kalau kamu tengok nanti dia akan menyala juga selain daripada yang nyala sini. Okay, nyala juga yang ini ya. Tapi terbalik ya, sebab dia built-in dia sebenarnya off, dia jadi on kat sini. Okey, sini off lah. Terbalik dia ni. Sebab ini di dalam, ini di luar. Yang lagi satu GPIO 4 dia akan kawal di sini pula. Okey, katalah kita dah siapkan kita punya construct ni. So kita akan buat program untuk ini. Okey. So kamu boleh buat projek baru
Contohnya tekan dulu ini, buat projek baru, new project. Sekarang GPIO 2 and 4. Okay, ini nama file saya ada banyak file, jadi pening. Fundamental Programming Group L02. Okay, buat tadi apa? Node MCU version 1.0 12E. Kemudian framework Arduino, tekan finish. Okay, kita dah berjaya buat program baru. Yang ini nak buat yang baru ni. Yang ini mungkin lama, kita tutup je ni. Kita pakai yang baru ya. Oh, dia bercampur. Macam mana tutup ya? Tunggu close tak? Okay, boleh tutup. Ini boleh close. Saya lupa tadi close dulu. Remove all folder from workspace. Okay, boleh. Tinggal satu saja. Okay, ini kita dah boleh tutup ni sebab kita dah save tadi. Satu kosong. Tutup. Yang lama kan. Okay, ini program baru kita, platform IO baru lah ya. So macam mana? Pertama kita kena setting monitor speed 115200. Ctrl S to save. Kemudian kita kena buka src folder untuk main.cpp ni, kita kena modify. Okay, pertama dia dah sediakan rangka untuk kita, pakai je lah. Kalau tak ada, kita kena buat sendiri. Sini saya tambah sikit. Okay, by default dia akan includekan arduino.h ya. Kalau tak ada, kena include tu dulu. Okay, kemudian apa tadi kita nak buat? Serial begin. Ini yang pertama kena buat. Sekali sama dengan speed yang platform ini tadi. Ini 115200. So 115200. Ini speed. Semua kolon ya. Okay, dah tak ada error. Kemudian kita kena setkan mode ni. Kita ada dua tadi. Kali ini saya tak define ya. Saya kena tengok macam mana. Pin mode. Pin nombor 2 untuk built in. Kita kena letakkan sebagai output. Okay. Kemudian ada dua pin tadi. Pin mode juga. Pin nombor. Tengok GPIO gambar tadi. GPIO tadi GPIO 2 dah. So GPIO 4. Kita pakai 4 dah ya. 4. Ini pun output juga. OUT output. Okay. Okay. Selesai ya. Okay, maknanya kita dah pas dua-dua LED GPIO dia kita tukar sebagai output. Kita dah set mode dia. Okay, sekarang ni apa kita nak buat? Digitwrite. Pin nombor 2 dulu. Kita pakai untuk on kan dia pakai, ataupun untuk off kan dia pakai apa? Low low. Okay. Kemudian dua-dua pun sama. Digitwrite untuk pin nombor 4. GPIO 4 juga low. Okay. Kemudian saya slip delay dulu. Delay itu merehat 500 milisecond. Tak apalah, kita buat 1 second. Slow sikit. Kemudian sama juga kita ulang balik yang di atas, digitwrite, tapi kali ini pin nombor 2 ni dia akan high. Digitwrite pin nombor 4 atau GPIO 4 dia juga adalah high. Kemudian kita delaykan 1 saat 1 milisecond. Okay, control save. Okay, kalau kita nak keluar dekat apa serial monitor kita tutup serial lah. Kalau tak tulis pun tak apa ya. Contoh saya tak tulis, tapi kita tak boleh tengok lah apa yang dekat serial monitor ya. Tak ada apa-apa message. Kita save dulu.
Kemudian kita kena compile. Ini compile ataupun build. Kali pertama dia agak lama. Okay, kita kena sabar, tunggu lama sikit. So apa yang ada dalam Arduino.h ni, ada banyak file ni, .cpp ni. Okay, dia tengah compilekan ni. Kalau yang next ni kita compile dia, selepas habis yang lain-lain ni, dia tinggal compile main.cpp saja. Sekali pertama, selepas buat projek, dia akan compile semua file-file. Itu yang lama. Okay. Dan sukses maknanya kita tengok kita punya. Okay, ini satu. Oh sorry, saya tak sambung lagi. Sekejap ya. Saya kena ulang balik. Saya belum sambung kabel tu. Belum. Sorry, minta maaf. Okay, saya kena build baru. Sekejap ya. Saya dulu build dulu di dalam ni. Kemudian saya uploadkan dia. Okay, sambil-sambil tu kita boleh tengok kita punya. Okay, ini sikit kita tadi ada 2 LED ya, kita akan kontrol. Sepatutnya serentaklah on off. Okay, kita tunggu ni sampai 100%. Okay, dah habis, kita tengok. Sorry ya, kabel saya ni ada masalah sikit. Dia tak nyala dua-dua. Kalau tak nyala, check connection ya. Okey, nyala tapi tak kuat power dia. Kabel mana? Warna merah tu. Okey. Kuning kuat ya. Okey, perhatikan lah. Ini built-in GPIO 2 juga, tapi di dalam built-in. Ini di luar. So dia terbalik ya. Kalau sini off, di sini on lah. Okey, alhamdulillah dua-dua dah LED saya dah menyala serentak. Okey. Alhamdulillah saya dah selesaikan. Kita dah buat program tadi. Kita tengok semula apa yang berlaku. Dalam kes ni kalau kita serial monitor tak adalah sebab tak ada serial print line tadi. Kita tak buat di sini ya. Kosong, tak ada apa-apa di sini. Okey. Kita hanya tak ada serial print line. Okey. So saya ulang lagi sekali apa yang saya buat tadi. Saya settingkan sekali 3 perkara. Pertama, saya nak speed saya punya serial monitor saya 115200. Ini setara dengan monitor speed di sini. Yang dua ni adalah 2 port yang saya pakai tadi, GPIO 2 dan GPIO 4. Kalau dalam kalau board tu dia tulis sini D2 dan D4 ya. Terbalik dia punya susunan. D2 represent GPIO 4, GPIO 2 represent D4 ya. So dua GPIO yang saya kawal sini. Kemudian saya setkan dia supaya mode-nya menjadi output. Okay. Kalau bila kita pakai input, bila kita pakai signal daripada luar,
kita tulis sini input, ataupun kita pakai switch ya, switching tu. Okey, kemudian benda yang berulang di sini dalam loop ni. Ada berapa statement yang berulang? 1, 2, 3, 6 dah semua ya. Sini kita pada line nombor 12 kita setkan dia jadi GPIO 2 sebagai low, mana off. Kemudian pada masa sama dia juga GPIO 4 off juga. Okey, kemudian saya rehat satu saat. Nak terbalik pula lah. Macam mana kalau saya terbalikkan sini? Sini jadi high, HIGH. Manakala sini jadi low. So kita akan tengok dia terbalik dia punya representation flow dia. So ini boleh build terus ataupun upload terus. Dia compilekan sekali. Hanya main file saya dia compile. Okey. Belum upload. Kita try compile tengok. Okey. Sampai dia 100. Okey, success. Kemudian saya upload dia. Ada error ya? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita tengok kita punya susunan, kita punya LED ya. So ada dua LED, dia mesti terbalik lah ya. Kalau sini off, sini on, sebab dia terbalik dalam kita punya flow tadi. Okey. Okey, selesai. Alhamdulillah. So kita dah boleh kontrol GPIO 4 dan 2 ni. Okey, melalui kita programkan C++ atau C tadi, gunakan VS Code ini. Okey. So yang saya sering cakap bahawa kita punya minimum program kita function ada 2, void dan setup. Kalau ada function-function lain boleh tak? Boleh. Kamu macam biasa, kamu define dekat bawah dan declare kat atas, dan boleh call dari antara dua-dua ni. Sini boleh call sini. Okey. Nanti ada soalan saya nanti dalam exercise ni. So macam mana kamu belajar C ya? Kamu buat program define sini. Contohnya int ambil data sebagainya ni ya. Ataupun void salam. Void. Okey, inline. So ini declaration. So define dekat atas macam biasa. Okey. Sudah gitu ya. Mungkin sini kita boleh buat serial inline. Salam. So kita boleh call sini kot. Yes. Ada kecil ya, salam. So sekali dia panggil salam lah ya. Okey, kita tahu macam mana kita define function. Okey, soalan yang saya nak buat nanti, saya nak kamu ubah sikit sini program ni. Okey, ini setiap orang kena buat macam ni. Dia kena buat program. Sini boleh pakai for dan if, else sebagainya boleh. Declare variable macam kita pakai C hari tu. Sebiji macam tu. Okey. Jadi saya nak kamu pakai if, combine if dengan for, supaya kita punya clock ini ataupun LED ni dia contohnya LED 2, dia LED 2 10 kali ke 10 baru LED LED 4 GPIO 4 ni hidup. Maksudnya selepas 10 kali baru hidup. Selepas 10 kali baru hidup. So kena main di sini program kita. So kita sini pakai if dan juga for. Mungkin ya kamu combinekan. Saya nak sini soalan untuk kamu. So ini bukti kami kedatangan. Okey, kamu tolong buat semua. Mainkan program di sini. Maknanya kena pakai for. Ini contohnya for pun boleh, for ataupun apa-apalah while pun boleh. Yang penting saya nak output di sini selepas 10 kali GPIO 4, GPIO 2 atau 4 boleh terbalik mana-mana.
Selepas 10 kali dia berdenyut ataupun berkelip, baru yang ini berkelip. Itu maksudnya. Kali ke-10 dia dua-dua hidup. Maksudnya itu. Lepas tu tunggu lagi. Selepas 10 kali ke-10 baru dia hidup. Itu soalan saya. So kena main program kat sini. Ini soalan dan semua kena submit pada saya sebagai bukti kedatangan. Okey. Alhamdulillah, itu saja. Okey, kalau kamu nak kembali kepada program, pastikan boleh disable tutup sini. Platform. Kadang-kadang kamu tidak dia confuse dengan C nanti. So ini kena disable kan. Disable. Jadi kamu boleh buat program so kamu boleh buat program C macam biasa dan Python macam biasa. Dan kalau kamu nak kembali ke sini untuk buat programkan ESP86, kena enablekan baliklah yang tadi. Enablekan platform IO. Platform IO. Okey, pada besar. Okey. Kena enable saja. Itu maksudnya. So saya ulang lagi. Essential platform IO ni kalau kita nak guna untuk kita programkan ESP8266 ni, mana dia? Saya tutup yang ini. Okey, kita terpaksa install platform IO. Okey, ataupun yang dah install kamu enable sajalah ya. Itu saja. Enablekan saja di tadi. Kalau tak guna, lepas habis kamu kena disablekan supaya kamu boleh buat program C yang lain ataupun Python lain. So VS Code ni bukan sahaja untuk C, bukan Python, C++, bahkan semua language saya pakai untuk semua. Buat program HTML dan sebagainya. So kalau tak pakai, kamu disable saja. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada masalah apa-apa, boleh tanya saja. Assalamualaikum. Terima kasih.